Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din untuk slot kita pada hari ini, slot sukses SPM 2022, dan mata pelajaran hari ini ialah matematik tambahan tingkatan 4. Topik memang Abang Din kalau dekat sekolah lu ini adalah topik kegemaran ni, iaitu topik vektor. Jadi kita akan sama-sama belajar pada hari ini dan ada guru yang akan bersama dengan kita. Nak tahu siapa? Kita saksikan profil guru. Ya, inilah dia Cikgu Nur Farizian. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Din, apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Cikgu macam tahu-tahu je saya akan pakai blazer warna biru sedondon pula kita. Pada hari ni kita sepasang rupanya. Yeah. Rupanya ada orang kata chemistry, betul ada tak? Chemistry ada lah, chemistry Cikgu. kita pada hari ini. Cikgu Nur Farizian ni ada nama glamour tak Cikgu? Okey, kalau di sekolah, murid-murid cikgu memanggil cikgu Easy. Kenapa cikgu Easy? Sebab cikgu akan mengajar at Maths, as easy as ABC. Wah, betul Cikgu. Saya setuju. Easy, senang sangat-sangat. Dan hari ini juga kita turut dibantu oleh jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Zaharatul, yang akan membantu kita sepanjang sesi pembelajaran untuk mata pelajaran matematik tambahan tingkatan 4. Topik kita hari ini vektor. Dan bukan kami bertiga saja di studio ini, tapi ada juga 4 orang murid-murid akan bersama dengan kita. Saya nak bagi Cikgu Easy lah perkenalkan siapa akan bersama dengan kita 4 orang murid-murid tu. Okey, pada hari ini cikgu tak berseorangan dan cikgu juga tak hanya dengan Din sahaja. Okey, kita dengan 4 lagi murid, dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz Mawib. Okey, diperkenalkan murid yang pertama, Nur Hidayah Zulkifli. Okey, murid yang kedua, Muhammad Nurul Aiman. Murid yang ketiga, Wan Adam Haidi. Dan murid yang keempat adalah Shirin Maisarah. Mereka akan bersama dengan kita pada hari ini, Din, bagi pembelajaran tajuk vektor kita. Baik, semua murid-murid muka bijak bestari ni tak sabar juga nak menyertai kita. Murid-murid di rumah dah bersedia juga ke untuk kita sama-sama belajar topik kita pada hari ini, vektor. Dan murid 4 orang ni memang bersedia senantiasa, jadi saya serahkan kepada Cikgu Easy untuk sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, Cikgu harap semua murid di rumah telah bersedia dengan buku catatan, buku teks tingkatan 4 dan juga kalkulator. Jadi, kita akan sama-sama mempelajari dan mengupas beberapa soalan mengenai tajuk vektor pada hari ini. Jadi, kita teruskan. Boleh, Dan? Kita teruskan? Boleh, Cikgu. Boleh. Pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Jadi, fokus pembincangan kita pada hari ini, kita ada tiga tajuk utama. Iaitu kita akan belajar mengenai, kita berkenalan terlebih dahulu. Maksud cikgu, kita imbas apa itu vektor. Dan yang kedua, kita akan kita akan mempelajari penambahan dan penolakan vektor. Dan yang ketiga, vektor dalam Sata Charters. Dan ketiga-tiga topik pembincangan kita pada hari ini, kita akan gunakan dia dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor. Dan jangan risau murid-murid di rumah, 4 orang murid di studio akan membantu kita pada hari ini. Kita teruskan. Agak-agak, apakah itu vektor? Boleh tak cikgu tanya siapa dekat antara 4 orang ini boleh bagi tahu kita apakah yang anda faham tentang vektor? Saya, cikgu. Dipersilakan Adam. Terima kasih Adam. Vektor ni pergerakan dari satu tempat ke satu tempat dan mempunyai jarak dan arah. Okey, pergerakan dari satu tempat ke satu tempat yang mempunyai
jarak dan juga arah. Betul. Vektor merupakan suatu kuantiti yang mempunyai jarak dan juga arah. Jarak ni sebenarnya magnitude. Okey, siapa dekat sini boleh beri contoh yang melibatkan situasi harian vektor ni pada kita? Okey, Aiman. Terima kasih, Aiman. Persilakan. Saya tu. Okey, nampak Aiman kat kanan. Nampak you? Ya. Dia dari rumah saya ke KLCC. Kan dia ada arah dan jarak itu. Okey, Aiman menggunakan situasi perjalanan Aiman dari rumah ke KLCC. Okey, betul. Dan itu secara gambaran situasi harian. Dan bagaimana pula untuk kita gambarkan vektor ini menggunakan tembereng garis? Siapa boleh tunjukkan pada kita? Saya cikgu. Okey, Shirin, dipersilakan. Sekarang untuk vektor, kita kena guna tembereng garis. Okey. Nak lukis tembereng garis ni, kita buat satu garisan lurus. Lepas tu kita mula dengan A dan then akhir dengan B. Lepas tu kita letak anak panah kat tengah. Barulah jadi tembereng garis. Okey, terima kasih Shirin. Apa yang Shirin tunjukkan pada kita adalah perwakilan secara tembereng garis di mana untuk kita menggambarkan pergerakan vektor bermula dari titik A ke B dengan syarat kita kena letak anak panah. Jadi terima kasih pada Shirin menunjukkan rajah tembereng garis yang mewakili vektor pergerakan A kepada B, dan cara penulisan pun kita menggunakan huruf besar A, B dan di atasnya kita kena tulis anak panah. Dan sama juga kalau kita menggunakan huruf kecil A, dia akan ada simbol vektor di bawah huruf kecil itu yang dikenali sebagai tilde. Okey. Dan apakah yang berlaku jika arah berubah? Siapa yang boleh bagi tahu apakah yang akan berlaku jika arah berubah? Okey, Hidayah. Vektor jadi negatif kan cikgu? Vektor tersebut menjadi negatif. Okey, betul Hidayah. Bagus, terima kasih Hidayah. Jadi jika arah pada tembereng garis ini berubah, maka vektor AB menjadi negatif AB. Perhatikan rajah pada tembereng garis yang kedua, pergerakan pergerakan B menuju ke A, itu adalah dilabelkan sebagai vektor negatif di mana dua vektor magnitude dia sama, arah sahaja yang berbeza. Seterusnya kita tengok vektor yang sama. Apakah yang dimaksudkan dengan vektor yang sama? Dua vektor yang mempunyai dua vektor yang mempunyai magnitude yang sama. Sebagai contoh pada paparan kita ada vektor A dan vektor B. Dan jika kita tengok pada grade ini, vektor A mempunyai 4 unit dan vektor B pun mempunyai 4 unit magnitude. Jadi dua vektor ini adalah sama. Jadi vektor A sama dengan vektor B. Dan apakah yang dimaksudkan dengan vektor sifar? Vektor sifar adalah vektor yang mempunyai magnitude sifar. Kita teruskan dengan soalan. Rajah menunjukkan kedudukan 3 buah perhentian rehat dan rawat dalam bentuk segitiga ABC. Dan sila perhatikan, vektor A ke B adalah 5Y, B ke C adalah 3X. Nyatakan nilai bagi magnitude AB tambah BC tambah CA. Siapa yang boleh bagi jawapan bagi soalan ini? Siapa boleh angkat tangan? Okey, Adam, dipersilakan. Saya rasa kosong. Jawapannya sifar. Okey, agak-agak kenapa jawapannya sifar? Jawapannya betul, tapi kenapa jawapannya sifar? Siapa boleh justifikasikan jawapan ini? Saya cikgu. Okey, Shirin, persilakan. Saya rasa sebab sasaran dia bermula di perhentian rehat dan rawat A dan dia berakhir juga di perhentian rehat dan rawat A. Okey, betul. Di mana permulaannya di perhentian rehat A dan berakhir semula pada A. Okey. Jadi jika tengok anak panah yang berwarna merah, jadi bermula perhentian A dan berakhir semula ke perhentian A, jadi magnitude dia adalah sifar. Jadi ia adalah jawapannya adalah sifar lah. Okey, dan kita tengok soalan yang kedua.
Maklumat berikut adalah berkaitan dengan vektor A dan vektor B. Vektor A diberikan dalam bentuk vektor laju 28, manakala vektor B diberikan dalam bentuk vektor laju negatif 14. Cari vektor 2A tolak B. Pendarapan 2 bagi vektor A tolak vektor B. Jadi di sini kita menggunakan pendarapan vektor K darab A sama dengan KA. K merupakan skala. Okey, dan di sini kita perhatikan skala yang diberikan pada soalan adalah 2. Maka vektor A kita gantikan dengan 28. Manakala vektor B kita gantikan dengan negatif 1 dan 4. Kita membuat pendaraban skala dengan setiap unsur dalam vektor laju ini. Jadi kita perolehi 4 tambah 1 sama dengan 4 tambah 1 untuk X dan 16 tolak 4 bagi baris yang kedua. Maka jawapan kita adalah 5, 12. Itu adalah bagi pendaraban vektor dengan skala. Baik, itu dia baru sikit pengenalan berkenaan dengan vektor. Jadi murid-murid boleh terus bersama dengan kami. Kejap lagi kita sambung bersama dengan Cikgu Izzy kita. Terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hari ini untuk sukses SPM 2022 mata pelajaran matematik tambahan tingkatan 4 bersama dengan saya Din. Untuk topik kita, kita ada Cikgu Izzy akan memberikan kita penerangan. Kita nak belajar sama-sama topik vektor dan sekarang ini nak tahu juga kan penambahan dan penolakan vektor macam mana tu. Tak apa, kita serahkan kepada Cikgu Izzy. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Din. Kita teruskan pembelajaran kita dengan penambahan dan penolakan vektor. Okey, di paparan penambahan dua vektor ini melibatkan dua vektor yang tidak selari. Apakah yang dikatakan dengan dua vektor tidak selari? Ini membawa maksud dua vektor itu tidak mempunyai arah yang tidak sama. Okey, sebagai contoh, sebelum tu, untuk penambahan dua vektor tidak selari ini, kita akan menggunakan hukum segitiga vektor. Okey, pada paparan A, pergerakan dari A ke B, okey, dan kita akan tulis AB dalam tata tanda vektor. Dan kita akan penambahan tembereng garis yang berwarna biru ini, pergerakan daripada B ke C. Okey, dan kita akan buat penambahan BC. Dan permulaan tadi adalah daripada titik A ke C. Jadi tembereng garis yang berwarna merah ini menggambarkan vektor A menuju kepada C. Ini adalah hukum segitiga vektor. Okey, ini hukum yang pertama untuk kita buat penambahan dua vektor yang tidak selari. Okey, seterusnya kita lihat pula penambahan dua vektor tidak selari menggunakan hukum segi empat selari vektor. Okey, di paparan, okey, masih lagi dua vektor yang tidak selari A dan B. Dan perhatikan pergerakan tembereng garis yang berwarna biru secara menegak dan selari ke atas, dan satu lagi garis bagi vektor A bergerak selari, okey, dan membentuk segi empat selari. Di sini, okey, tembereng garis yang berwarna hitam akan membentuk vektor paduan di mana kita akan menggunakan hukum segi empat selari vektor. Okey, dan ingat, vektor paduan yang terhasil adalah vektor C sama dengan vektor A tambah B. Dan vektor paduan bagi hukum segi empat selari adalah diwakili oleh perpenjuru yang melalui titik permulaan vektor itu. Dan kalau ada penambahan, semestinya ada penolakan. Betul tak, Din? Betul, Cikgu. Agak-agak bagaimana penolakan dua vektor yang tidak selari ini berlaku? Kalau tadi dia macam segi 4 dengan Cikgu Ya. Lebih kurang Cikgu. Lebih kurang. Okey, jadi untuk penerangan penolakan dua vektor tidak selari ini, kita lihat paparan. Jadi, masih lagi dua vektor yang tidak selari. Okey. Okey, perhatikan vektor A kita lukis di atas. Jadi kita akan sambungkan vektor B di perpenjuru di sini. Okey. Dan nampak tak dekat sini, Din? Arah bagi vektor B telah berubah. Okey. Agak-agak apakah yang akan terjadi pada vektor B?
Mana cikgu? Okey. Dia pergi mana lepas tu? Dia pergi mana? Okey. Walaupun kita nak melakukan penolakan bagi dua vektor ini, kita masih lagi menggunakan sistem penambahan di mana kalau kita perhatikan, kita masih lagi vektor paduan bagi C itu A tambah, tapi vektor B itu dah menjadi negatif B sebab arahnya telah berubah. Cuma proses dia dekat sini tambah dan tolak itu akan menjadi A tolak B. Jadi di sinilah berlakunya penolakan dua vektor yang tidak selari. Jadi untuk memahami dengan lebih lanjut bagaimana hukum segitiga vektor ini digunakan, kita lihat soalan contoh. Rajah menunjukkan sebuah segitiga OPQ. Diberi bahawa PT sama dengan 3TQ, OP sama dengan 10X, vektor OQ sama dengan 3Y. Soalan, ungkapkan dalam sebutan X dan atau Y. Soalan pertama, vektor PQ. Soalan kedua, vektor OT. Okey, sebagai panduan, pada kotak yang berwarna kuning ini adalah maklumat daripada soalan. Pada soalan, belum lagi dilabelkan dengan nilai vektor. Jadi kita perlu dulu menulis pada rajah di mana pergerakan OP 10X. Perhatikan anak panah berwarna merah. Manakala pergerakan OQ, vektor bagi OQ adalah 3Y. Jadi kita tulis dulu 3Y di situ pada rajah. Ungkapkan dalam sebutan X dan atau Y. Okey, jadi pergerakan PQ kita akan menggunakan hukum segitiga vektor. Okey, PQ. Permulaan kita daripada titik P akan tuju pada Q. Jadi perhatikan pergerakan PO tambah OQ. Jadi kita bukan hanya menulis PO itu sahaja, tapi kita kena menulis nilai vektor. Jadi jawapan dia negatif 10X tambah 3Y. Kenapa agak-agaknya negatif 10 PO tu menjadi negatif 10X? Din. Sebab anak panah tu P ke O je. Okey, anak panah tu P ke O. Okey, sebab betul daripada soalan OP. Jadi bila pergerakan yang dibuat untuk menjawab soalan itu dah berubah arah, maka kita kena jadikan vektor tersebut negatif. Jadi jawapan bagi vektor PQ adalah negatif 10X tambah 3Y. Okey, bagaimana pula untuk kita menjawab soalan yang kedua untuk mencari vektor OT? Okey, di sini cikgu nak minta murid-murid yang bersama dengan cikgu untuk memberi jawapan. Kita akan tengok jalan kerja bagaimana mereka mencari vektor OT. Cuma dekat sini sambil kita tunggu mereka menjawab, cikgu bagi sedikit panduan. Okey, disebabkan kita dah ada maklumat PT sama dengan 3TQ dan kita kena ubah kepada pecahan supaya kita boleh tahu panjang PT sama dengan 3. So, panjang PT sama dengan 3, TQ sama dengan 1. Jadi, yang itu perlu kita letak terlebih dahulu supaya kita dapat mencari vektor O kepada T. Okey, O kepada T. Agak-agak siapa yang boleh tunjukkan jalan kerja pada kita? Siapa kena buat kira-kira cikgu Tengah buat kira-kira. Siapa yang boleh bagi boleh angkat tangan. Siapa yang nak tunjuk jalan kerja? Masing-masing dah berkerut dahi tu. Okey, Hidayah. Terima kasih Hidayah. Persilakan Hidayah. Macam ni cikgu. Okey, kita cuba semak. Okey, jalan kerja yang diberikan oleh Hidayah. OP, vektor paduan dia adalah OP tambah PT. Okey, jadi dia menggantikan OP dengan 10X tambah 3/4 PQ. Okey, betul. Dan nilai PQ yang kita perolehi tadi di soalan yang pertama kita akan gantikan. Okey, dan jawapan kita adalah 5/2X tambah 9/4Y. Okey, di sini kalau ikutkan
3/4 ini adalah apa yang kita buat adalah kita buat pendaraban skala tadi. 3/4 itu adalah skala dan kita perlu mendarab dengan setiap vektor yang ada pada jalan kerja kita. Okey Din, agak-agak Din jelas apa itu hukum segitiga vektor dan juga hukum segi empat selari vektor. Saya jelas cikgu. Tapi kan cikgu saya nak tanya juga murid-murid 3 orang yang lain tadi Hidayah dah tunjukkan dah jawapan. Yang 3 orang lagi murid-murid kita tu dapat ke tidak? Boleh tak tunjukkan juga? Ada tak jalan kerja? Ada tak jalan kerja? Ada. Syiri dah mula nak angkat. Syiri segan-segan angkat. Okey, cikgu. Sedangkan tadi cikgu ada sebut tentang vektor paduan. Apa sebenarnya vektor paduan? Okey, vektor paduan adalah kita akan menulis beberapa vektor. Okey, kita akan gabungkan beberapa vektor untuk menjadi satu vektor tunggal. Sebagai contoh, vektor paduan bagi OT adalah OP tambah PT. Jadi kita menggabungkan beberapa vektor untuk menjadi satu vektor tunggal. Vektor tunggal kita adalah OT lah. Bermakna soalan kita OT itu adalah vektor tunggal, tapi kita mencari beberapa vektor untuk kita gabungkan dia. Bermaksud pergerakan vektor daripada O menuju kepada T. Sebagai contoh untuk soalan inilah. Itulah maksudnya vektor paduan. Tadi. Baik, semoga jelas murid-murid. Kejap lagi kita akan sambung terus bersama dengan kami. Saya Din dan juga Cikgu Izzy di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terima kasih kepada murid-murid yang cemerlang terus menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din dan juga ada Cikgu Izzy. 4 orang murid-murid bersama dengan kita pada hari ini untuk slot sukses SPM mata pelajaran matematik tambahan tingkatan 4, topik kita vektor. Dan mungkin ada banyak persoalan, mungkin murid-murid di rumah nak tahu lagi kan macam manalah nak jawab, ada contoh-contoh soalan dan sekarang ini nak tahu juga vektor dalam satah Chartest. Betul ke sebutan saya Cikgu Izzy? Okey, ya betul. Vektor dalam satah Chartest. Jadi kita tengok dulu apakah yang dikatakan dengan vektor dalam satah Chartest. Jika perhatikan paparan sekarang, satah Chartest ni dia mempunyai paksi X dan juga paksi Y. Paksi X dan paksi Y. Okey, dan tembereng garis ini dilukis pada satah Chartest. Okey, dan tembereng yang berwarna, tembereng garis ini mewakili vektor bagi R. Okey, jadi kalau kita nak kira magnitude ni maksud dia adalah panjang bagi vektor R ini. Kita akan menggunakan rumus punca kuasa 2 X kuasa 2 Y kuasa 2. Okey, dan bagaimana untuk mengira magnitude bagi vektor R ini? Okey, kita akan tengok pergerakan daripada asalan. Pergerakan daripada asalan ini menuju ke titik penghujung dekat sini, pergerakan yang selari dengan paksi X ini ada berapa petak, Din? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan gantikan dalam rumus punca kuasa 2 pada X ini nilai dia adalah 5 kuasa 2. Mudahnya cikgu. Tambah dengan jadi pergerakan selari dengan paksi Y secara menegak ini sebanyak berapa unit? 4. Jadi kita akan ganti pada nilai Y ini 4 kuasa 2. Jadi menggunakan kalkulator kita tekan sajalah punca kuasa 2. Punca kuasa 2 25 tambah dengan 16. Jadi jawapan kita adalah punca kuasa 2 41. Jadi ini adalah nilai bagi magnitude vektor R. Seterusnya, kenapa kita ada vektor R sama dengan X, I tambah Y, J? Kenapa kita tak menggunakan X dekat sini? Ini disebabkan pada satah Chartest, pergerakan vektor dia bergerak secara selari. Dari satu unit ke satu unit, dari satu unit ke satu unit ni secara selari dengan paksi X. Satu unit je skala ni. Jadi pada paksi X ni akan diwakili dengan vektor I dan pergerakan secara menegak yang selari dengan paksi Y itu kita diwakili dengan J.
Jadi kalau dekat sini untuk kita menulis vektor R pada satah cartes, pergerakan X tadi adalah 5I sebanyak 5 unit. Okey, akan tambah dengan secara menegak paksi Y itu 4 unit tapi kita kena tulis J. Okey, itu adalah penulisan vektor dalam satah cartes. Okey, dan apakah yang dimaksudkan dengan vektor laju XY? Vektor laju XY ini di mana bagi I kenapa ada nilai 1 di sini? Disebabkan satu unit, okey, satu peta ini mewakili satu unit pergerakan. Untuk secara pergerakan selari paksi X tersebut. Itu sebabnya ini menjadi sifar. Dan bagi J, dia pergerakan secara menegak Y, satu unit juga. Jadi itu sifarnya 1. Dan nota terakhir ini adalah vektor unit dalam arah R. Dalam arah vektor R, XI tambah YJ ialah ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk mengira vektor unit. Okey, jadi ini adalah pengenalan untuk vektor dalam satah cartes. Jadi kita cuba soalan yang pertama. Okey, Rajah menunjukkan dua vektor OP dan OQ. Ungkapkan PQ dalam sebutan XY. Jadi XY ni kita nak ungkapkan dalam vektor laju. Soalan yang kedua, tentukan magnitude bagi OQ. Dan yang ketiga, kita nak menentukan vektor unit dalam arah PQ. Okey, jadi untuk soalan yang pertama, agak-agak murid cikgu kat 4 orang ni, siapa yang boleh jawab untuk soalan 1, PQ? Okey, masing-masing tengah buat pengiraan tu. Okey, Aiman, dipersilakan. Okey, pergerakan Aiman pergerakan PQ PO tambah dengan OQ dah betul. Vektor paduannya dah betul, cuma Aiman tertinggal simbol negatif di sini. Okey, kenapa dia sepatutnya pergerakan OP, O kepada P, O kepada P, OP. Jadi itu pergerakan biasalah, negatif 85. Bila PO arahnya tersongsang, jadi perlu letak tanda negatif. Jadi Aiman dah beri kita jalan kerja tertinggal negatif, maka jalan kerjanya salah. Jadi cikgu betulkan dekat situ. Okey, jadi murid-murid kena ingat, bila arahnya dah berubah, maka vektor tersebut menjadi vektor negatif. Okey, asalkan arah tu bertentangan je cikgu, dia akan jadi negatif. Okey. Arah bertentangan tu, Din, dia adalah daripada maklumat soalan yang berikan. Okey. Kalau maklumat soalan tu asalnya positif, jadi bila arahnya dah berubah, maka maka vektornya akan menjadi negatif. Okey, jadi kita selesaikan dia, jawapannya adalah 12.5 dan kita perlu menulisnya dalam vektor laju sebab kehendak soalan adalah dalam bentuk vektor laju. Okey, dan bagaimana pula untuk kita menjawab magnitude OQ? Siapa boleh bagi tahu, siapa kat sini nak jawab untuk magnitude OQ? Okey, Aiman sekali lagi. Okey, 4 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Okey, betul. Okey, betul atau tidak kita cuba semak dulu dengan jalan kerja dekat cikgu punya. Okey, 4. Okey, betul. Jadi kenapa Aiman terus menggantikan nilai X ini dengan 4? Sebab pergerakan O kepada Q ni daripada O sebanyak 4 unit. Okey, sebanyak 4 unit. Jadi nilai X dia adalah 4 lah yang perlu dikuasa-duakan. Dan kita menggunakan rumus punca kuasa 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Dan nilai Y iaitu 10 dikuasa-duakan dan punca kuasa 2 100
dan di sini bila kita menekan kalkulator pada paparan kita ada nampak tak Din 10.77 sifar 32961. Panjang je. Jadi penat untuk kita menulis. Jadi jawapan akhir kita hanya tulis dalam 4 angka bererti sahaja. Okey, 4 angka bererti. Okey, dan kita teruskan dengan soalan ketiga di mana untuk kita mengira vektor unit. Okey, bagi vektor unit, cikgu akan terangkan penggunaan rumus di mana penggunaan rumus di mana yang atas ini adalah vektor paduan bagi PQ dibahagi dengan nilai magnitude vektor PQ tersebut. Jadi kita buat pecahan 12I per dengan punca kuasa 116 tambah dengan 5J per dengan punca kuasa 2 116. So ini adalah cara penggunaan rumus vektor unit dalam mencari vektor unit PQ. Jadi murid-murid di rumah, kita teruskan dengan contoh soalan 2. Rajah menunjukkan laluan gerakan sebuah kereta mainan bermula dari titik P, berkoordinat A3, berhenti di titik Q, negatif 67 dan meneruskan gerakan sehingga ke penamat di titik R, negatif 11C. Kehendak soalan A adalah diberi bahawa PQ sama dengan negatif 7I tambah BJ, cari nilai A dan nilai B. Yang kedua, cari vektor unit pada arah PQ dan bagi soalan B, cari nilai C jika magnitude vektor QR sama dengan punca kuasa 2 34 unit. Jadi kalau kita baca soalan ni, terdapat banyak sangat maklumat yang belum jelas. Jadi kita kena tengok apakah yang diberikan. Kata kunci bagi soalan ini adalah vektor PQ sama dengan negatif 7I tambah BJ. Jadi di sini kita akan menggunakan hukum segitiga selari. Hukum segitiga vektor. Sebab pergerakan daripada P nak menuju kepada Q, dia akan menuju kepada titik asalan O terlebih dahulu sebelum menuju ke titik Q. Dan kita akan menulis vektor paduan bagi PQ adalah PO tambah dengan OQ. Okey. Apabila kita menggunakan vektor PO, jadi kita boleh menggunakan koordinat yang diberikan. Jadi kita tukar koordinat ini dalam bentuk paksi X iaitu AI, negatif AI sebab arahnya dah berubah, tolak dengan negatif J sebab koordinat bagi Y adalah 3. Negatif 3J tambah dengan pergerakan O kepada Q, X, pergerakan X adalah negatif 6I tambah dengan 7J. Kita menggunakan koordinat ini tapi kita tukar dalam penulisan kita IJ. Dan di sini murid-murid kena perhatikan ada dua vektor iaitu I dan J. Jadi nilai pemala bagi I kita kena letak dalam kurungan. Okey, bagi vektor I lah negatif A tolak 6 tambah dengan 4J. Apa maksud cikgu pada langkah ini adalah bagi vektor I ni negatif A. Bagi vektor I ini pun negatif 6. Jadi kita satukan dia. Okey, dan bagaimana dapat 4 ini? Negatif 3 tambah 7. Okey, dan di sini sebab kehendak soalan adalah untuk mencari nilai A, maka kita kena ambil balik maklumat daripada soalan, iaitu yang warna kuning ni adalah vektor PQ daripada soalan. Jadi kita akan buat perbandingan. Perbandingan macam mana? Yang ini, negatif A tolak 6 ni sama dengan negatif 7. Okey, dah kita selesaikan, kita akan dapat A sama dengan 1. Dan bagaimana kita dapat B sama dengan 4 ni? Sebab kita bandingkan vektor B, vektor J ni, okey, pemala dia adalah B. Jadi B sama dengan 4. Okey, jadi untuk soalan A kita dah dapat nilai A dan nilai B.
Okey, kita teruskan. Okey, bagaimana untuk mengira magnitude bagi PQ? Tapi dekat sini cikgu dah ada dah jawapan. Cuma cikgu nak tengok betul tak apa yang murid-murid cikgu cari untuk magnitude PQ. Okey, boleh tunjukkan jalan kerja siapa yang dah buat untuk magnitude PQ, penggantian dalam rumus magnitude PQ. Siapa boleh tunjukkan, Hidayah ke? Ada yang dah menulis jalan kerja untuk magnitude PQ? Shirin ataupun Adam. Tadi Aiman dah tunjuk 2 kali dah jawapan. Okey, dapat. Siapa? Punca kuasa 65. Shirin nampak mulut dia kata takut. Ada apa yang nak bagi tahu Shirin? Ada. Okey, so sama tak dengan jawapan cikgu yang kamu buat untuk magnitude PQ? Sama tak? Siapa boleh tunjukkan jalan kerja? Kita teruskan dengan soalan yang ketiga di mana cikgu, ini Shirin tunjuk. Shirin tunjuk. Shirin tunjuk lagi sekali. Okey, lagi sekali Shirin. Okey, itu magnitude PQ, cuma kehendak soalan adalah untuk mengira vektor unit. Jadi kita hanya menggantikan sahaja dalam rumus vektor unit di mana atasnya adalah vektor paduan dibahagi per dengan magnitude bagi vektor PQ. Okey, dan cikgu imbas balik penggunaan rumus. Okey, perhatikan rumus vektor unit ini. So ini adalah bagi vektor paduan, manakala pembawah dia adalah vektor adalah magnitude, nilai magnitude bagi PQ. Okey. Dan soalan B, cari nilai C jika diberi magnitude QR sama dengan punca kuasa 2 34 unit. Di sini simbol magnitude, di sini maklumat yang diberikan adalah magnitude telah diberikan iaitu punca kuasa 2 34. Jadi kita hanya perlu menulis rumus magnitude sahaja. Okey, dan kita menggantikan titik QR. So QR. Jadi negatif 6 tolak dengan tolak 11. Jadi sebenarnya negatif 6 tolak 11 sebenarnya. So itu sebab dia jadi tambah dekat sini dikuasa 2 kan bagi nilai X. Okey, dan manakala untuk nilai Y 7 tolak C dikuasa 2 kan sama dengan punca kuasa 2 34. Jadi kita selesaikan di mana punca kuasa 2 kiri dan kanan tu dah ada. Dah berlaku keseimbangan dekat situ. Jadi bila berlakunya keseimbangan punca kuasa 2 sebelah kiri, punca kuasa 2 sebelah kanan, jadi kita boleh hilangkan dia. Okey. Dan kita buat proses perkembangan, jadi kita akan dapat C sama dengan 10 dan C sama dengan 4. Jadi di sini jawapan kita perlu memilih C sama dengan 4. Agak-agak kenapa kita memilih C sama dengan 4 bukan 10? Kita memilih satu nilai C sahaja. Siapa boleh bagi tahu? Hidayah. Hidayah. Sebab C tu Y. Lepas tu tengok kalau dekat Q punya Y kan 7. Jadi R kan kedudukan dia kan lagi bawah daripada Q. Jadi dia punya Y mestilah lagi rendah daripada Y Q. Okey, betul. Itu adalah salah satu syarat apabila kita mendapat jawapan, kita perlu tengok juga rajah. Okey, tak semestinya C sama dengan 10, C sama dengan 4 adalah kedua-dua jawapan bagi kita. Okey, jadi jawapan yang tepat adalah C sama dengan 4 sebab berdasarkan kedudukan Q dengan R. Nilai Y bagi Q adalah 7, berada di atas, jadi C adalah 4. Baik, itu dia. Jangan keliru ya murid-murid. Kita sambung lagi selepas ini, terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat sukses SPM 2022 bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Izzy untuk mata pelajaran pada hari ini, Matematik Tambahan tingkatan 4 topik vektor. Kita nak teruskan bersama dengan Cikgu Izzy untuk penyelesaian masalah melibatkan vektor pula. Silakan Cikgu. Okey,
kita teruskan pembelajaran kita dengan penyelesaian masalah yang melibatkan vektor, di mana apabila soalan yang melibatkan penyelesaian masalah ini, kita memerlukan kemahiran yang kita dah belajar dari segmen pertama sehingga yang terakhir inilah, di mana kita dah memahami apa itu vektor, bagaimana vektor negatif itu berlaku, apa itu vektor sifar, hukum segitiga vektor dan hukum segi empat selari vektor. Okey, pada paparan sekarang, Rajah menunjukkan segitiga PQR titik S terletak pada PQ dan titik T terletak pada QR. Garis lurus PT bersilang dengan garis lurus RS PT. Okey, mana PT? PT dia bersilang dengan RS pada titik U. Diberi bahawa PQ sama dengan X. Vektor PQ sama dengan vektor X. Vektor PR sama dengan vektor Y. Jadi inilah maklumat penting yang belum ada pada Rajah. Diberi lagi maklumat vektor PS sama dengan 2/3 PQ dan vektor QT sama dengan 2TR. Ungkapkan soalan A, ungkapkan dalam sebutan X dan Y. Dalam sebutan X dan Y, vektor yang pertama, soalan pertama adalah vektor RS. Yang kedua, vektor PT. Manakala bagi soalan B, diberi PU, vektor PU sama dengan H vektor PT dan vektor RU sama dengan K vektor RS dengan keadaan H dan K ialah nilai pemala. Okey, soalannya ini cikgu nak padam. Okey, ini bukan Jadi, okey, soalan adalah ungkapkan vektor PU dalam sebutan H, X dan Y, dan yang kedua dalam sebutan K, X dan Y, dan soalan yang terakhir seterusnya, cari nilai H dan K. Jadi soalannya nampak panjang, betul tak Din? Jadi bagaimana untuk selesaikan soalan ini? Jadi kita kena perhalusi satu persatu, kita kena keluarkan maklumat penting. Sebab apa? Maklumat pada soalan yang bentuk perkataan tu terlalu banyak, jadi kita kena kaitkan dengan rajah yang diberikan. Bagaimana? Jadi di sini cikgu ringkaskan. PQ sama dengan X. Kita keluarkan dulu. Okey, maklumat yang penting. PQ sama dengan X, PR sama dengan Y, PS sama dengan vektor PS sama dengan 2/3 PQ dan QT sama dengan 2TR. Jadi, okey, nampak tak cikgu dah letak, cikgu dah label, okey, pergerakan PQ. Mana PQ kita ni? PQ vektor X. PR vektor Y. Kita kena letak sekali dengan anak panah supaya kita tahu pergerakan daripada mana ke mana. Okey, dan PS sama dengan ini, maklumat ni tak sama dengan tadi Okey, sebab dia maklumat lain. Okey, jadi untuk soalan yang pertama, vektor untuk kita mencari vektor RS. Okey, jadi dekat sini cikgu dah tunjukkan vektor paduan yang ada, RP tambah PS. Siapa yang boleh isi nilai vektor pada rajah untuk soalan yang pertama ni? Baik, siapa nak cuba? Siapa yang nak cuba? Okey, Aiman, dipersilakan. Okey, vektor paduan yang Aiman dah tulis, RP tambah PS. Okey, pergerakan RP. Okey, so memang negatif Y lah yang Aiman tulis. Okey, betul. Tambah dengan PS. 2/3 X. 2/3 X. Okey, kenapa 2/3 X tu? Sebab P kepada Q adalah X. Tapi P kepada S ni hanyalah 2/3 daripada PQ sahaja. Jadi, PQ ini kita akan ganti dengan X. Jadi pada jawapan kita tulis negatif Y tambah 2/3 X. Okey, bagi soalan yang kedua. Okey, soalan PT, vektor paduan dia adalah, okey, pergerakan awal kita daripada P menuju kepada T. Jadi vektor paduan kita adalah PQ QT. Dan perhatikan,
Okey, QT kita ada maklumat tambahan iaitu QT sama dengan 2 daripada 3 QR. Bermakna kalau sini QT ni 2, agak-agak TR ni apa, Din? Alamak. Apa cikgu? Saya tak pasti dah cikgu yang ni. Nilai dia adalah 1 Okey. sebab pembawah dia adalah 3. Okey. Okey. Jadi kita akan isi saja, okey, vektor P kepada Q nilai dia adalah X. Okey, tambah dengan 2/3 Q kepada R. Cuma vektor QR belum ada. Kita tak cari lagi. Jadi kita kena cari terlebih dahulu. Okey, QR di mana QP tambah dengan PR. Pergerakan QP, okey, dia pergi QP, PR. So, kita akan dapatlah negatif X tambah Y. Sekali lagi di sini, bila perubahan arah itu QP, so, jadi dia akan jadi negatif X lah. Jadi bertentangan je kan? Yes, bertentangan. Betul. Okey, jadi di sini, QR ini kita akan ganti, okey, pada jalan kerja kita. Dan di sini, kita buat perkembangan pendaraban skala dengan vektor. Jadi jawapan akhir kita, okay, disebabkan kita ada 2 vektor yang berbeza, X dan Y. Jadi X ini kita perlu buat penambahan lah bagi nilai pemalar tersebut. Jadi vektor PT, jawapan kita adalah 1/3 X tambah 2/3 Y. Jadi selesai sudah untuk kita selesaikan soalan A. Bagaimana pula untuk kita selesaikan soalan B? Okey, untuk soalan B, murid-murid kena betul-betul teliti sebab maklumat yang diberikan ada dua maklumat yang penting. Yang pertama adalah vektor PU sama dengan H vektor PT dan vektor RU sama dengan K RS. Okey, kehendak soalan yang ini cikgu batalkan Okey, sebab kehendak soalan adalah ungkapkan PU. Dalam sebutan yang pertama mesti ada H, X dan Y. Jadi kat sini mana PU yang ada H? Yang cikgu bulat yang pertama ni. Okey. Jadi sebab PU ni dia nak dalam sebutan H, X dan Y. Jadi kita akan mulakan jalan kerja kita dengan PU. Okey, panduan kita akan ambil jawapan daripada soalan A yang kedua di mana PU sama dengan HPT. PT ni adalah jawapan kita A kedua tadi. Jadi kita buat pendaraban sebab apa tahu? Walaupun murid-murid kata kenapa kita kena letak H kat situ? Sebab kehendak soalan adalah mencari vektor PU dalam sebutan H. Jadi 1/3 H X dan seterusnya darab dengan 2/3 HY. Jadi dah memenuhi soalan kita di mana dalam sebutan H ada, X ada dan juga Y. Okey, itu adalah soalan pertama. Okey, untuk selesaikan soalan yang kedua di mana masih lagi kehendak soalan adalah vektor PU tapi dalam sebutan K, X dan Y. Okey, kita akan mulakan jalan kerja kita. Okey, kita akan mulakan dengan RU. Okey, sebab apa? RU ini dia ada K di sini. Cuma RS kita akan ambil jawapan daripada penyelesaian kita yang sebelum ni. Okey, dan kita buat tapi ini perkara rumus kita RU bukan lagi PU. Kehendak soalan kita adalah PU. Okey, jadi kita kena buat vektor paduan PU di mana PU adalah PR tambah dengan RU. Okey, PR tambah dengan RU dan kita akan gantikan nilai iaitu Y tolak 2/3 KX tolak KY. Okey, dan di sini sekali lagi sebab ada 2 vektor, sebab ada 2 vektor X dengan Y, jadi kita akan grupkan vektor X dengan vektor Y dan berlaku penambahan di situ. Okey, jadi PU, jawapan akhir kita PU dah ada dalam sebutan K, Y dan juga X. Jadi kita dah menjawab
soalan kita PU yang pertama dalam sebutan yang memang akan ada HXY, dan yang kedua PU tu dalam sebutan vektor PU dan sebutan KX dan juga Y. Okay. Dan untuk kita mencari penyelesaian bagi soalan yang terakhir kita, apakah nilai bagi H dan nilai K? Sebagai panduan, kita tadi dah ada PU. PU sama dengan 1/3 HX tambah 2/3 HY. Lepas tu PU sama dengan 1 tolak. Okey, kat sini berulang 2 kali tanda simbol sama dengan. Cikgu potong kat situ. Maksudnya satu je lah cikgu Satu sahaja. Jadi dalam jalan kerja pun pastikan murid menulis simbol sama dengan tu sekali sahaja. Okey, jadi ini adalah hasil yang kita ambil daripada jalan kerja soalan mencari vektor PU tadi. Jadi disebabkan di sini adalah PU dan ini juga adalah PU, maka kita menggantikan. Okey, kita akan menggantikan. Sila lihat jalan kerja. Okey, so di sini kita akan bandingkan vektor PU. Okey, sekejap Okey, bagaimana kita nak membanding vektor PU ini? Okey, vektor X dengan X. Vektor X dengan X. Jadi dekat situ, pada bagi vektor X itu ada 1/3 H. Kita akan samakan dengan 2/3 K. Vektor X dengan vektor X. Okey, lepas tu langkah seterusnya, kita akan jadikan H sebagai perkara rumus sebab kita akan menggunakan kaedah persamaan serentak. Sebab sekarang ni kita nak mencari dua pemboleh ubah. H dengan K, jadi kita memerlukan dua persamaan. Okey, itu untuk vektor X. Yang kedua, kita teruskan perbandingan dengan vektor Y pula. Bila kita perhatikan vektor Y, 2/3 H ni sama dengan 1 tolak 3. 1 tolak K, maaf. 1 tolak K. Okey, 2/3 H sama dengan 1 tolak K. Jadi, H di sini kita perlu ganti pada persamaan pada vektor Y tersebutlah. Okey, jadi kita akan selesaikan secara persamaan serentak. Cikgu rasa untuk penyelesaian seterusnya, cikgu nak tanyalah siapa yang boleh dapatkan nilai H dengan K ni. Ada tak murid-murid cikgu? Siapa yang boleh jawab? Siapa boleh jumpa jawapannya tu? Ada tak yang mendapat jawapan? Apakah nilai H dan nilai K menggunakan persamaan serentak? Saya dapat juga. Adam. Okey, Adam. H sama dengan apa? Saya dapat 6/7. K 3/7. Okey, cuba kita tengok jalan kerja. Okey, K sama dengan 3/7. Okey, betul. Manakala okey, H sama dengan 6/7. Okey, terima kasih Adam. Tahniah. Okey, di sini cikgu akan beri penerangan sedikit bagaimana Adam memperolehi K sama dengan 3/7 dan H sama dengan 6/7. Di sini Adam menggunakan persamaan serentak kaedah penggantian. Di mana, okey, pemboleh ubah H ini Adam gantikan dengan 2K. Jadi K dah jadi pemboleh ubah yang sama. Jadi kita akan selesaikan. Okey, kita akan selesaikan di mana 2/3 darab 2 kita akan dapat 4K/3. Okey, jadi kita akan kumpulkan K, pemboleh ubah K, jadikan K sebagai perkara rumus, jadi kita akan dapat K sama dengan 3/7. Okey, apabila kita mendapat K sama dengan 3/7, maka kita akan gantikan semula untuk kita mendapatkan nilai H, okey, sama dengan 6/7. Jadi dah terjawab soalan kita untuk mencari nilai H dan juga nilai K. Jadi ini adalah soalan penyelesaian masalah yang melibatkan vektor. Okey cikgu, maksudnya tak adalah susah sangat. Senang je kan murid-murid. Tahniah ucapkan kepada murid-murid yang di rumah yang ikut menjawab juga soalan yang diberikan oleh Cikgu Izzy. Memang easy ataupun mudah sekali selepas Cikgu Izzy memberi penerangan kepada kita. Baik cikgu, mungkin boleh cikgu berikan rumusan untuk apa yang kita pelajari pada hari ini? Okey, apa yang telah kita belajar pada hari ini, cikgu nak tanya murid-murid cikgu lah. Okey, apa yang telah kita belajar pada hari ini? Cikgu nak 2 wakil, satu daripada pelajar murid lelaki, satu daripada murid perempuan. Okey, yang pertama, siapa yang nak bagi buat rumusan? Okey, Aiman ataupun Adam wakil Okey, lelaki angkat tangan, kita. angkat tangan. Siapa yang nak buat rumusan? Hidayah.
apa yang kita dah belajar pada hari ini? Okey, buka mic. Okey. Okey Adam, dipersilakan Adam. Apa yang kita dah belajar pada hari ini? Saya jawab satu, Aiman jawab satu, boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey, apa yang kita belajar hari ini Aiman? Kita belajar tentang cara nak buat penambahan dan penolakan vektor. Okey, betul. Okey. Kita dah belajar macam mana untuk membuat penambahan dan penolakan vektor. Seterusnya, okey, apa lagi kita belajar hari ini? Penggunaan rumus. Penggunaan rumus. Sebagai contoh, rumus apa yang kita boleh guna bagi tajuk ini? Dan rumus magnitude tu. Rumus magnitude. Wah, dua-dua wakil lelaki nampaknya cikgu yang memberi rumusan pada hari ini. Cikgu nak tambah sikit ke? Okey, untuk pesanan murid-murid di rumah, sebagai persediaan bagi SPM 2022 bagi tajuk vektor, sila baca soalan dengan teliti. Kaitkan maklumat daripada soalan dan kaitkan dengan rajah yang diberikan. Pemahaman itu yang paling penting dan jalan kerja yang tersusun. Baik, terima kasih Cikgu Izzy dan terima kasih juga kepada Cikgu Zahratul yang membantu sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya Din, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terus menonton Didik TV KPM. Bye-bye.